Kebetulan kampung sini kampung kunjungan pejuang-pejuang kemerdekaan. Oh, okey. Untuk maklumat. Kampung Rusila ni? Rusila ni. Kenapa dia jadi macam tu? Pernah saya tak tahu. Pernah almarhum Datuk Khairi Mantan, almarhum Tok Gajah yang pejuang-pejuang Pahang tu, pernah singgah di sini. Oh, okey. Termasuk Irman Limbung yang pejuang kemerdekaan daripada Terengganu ni. Mereka adalah pelayar. Pelayar, dan datuk saya pun adalah pelayar juga. Kapal layar ke Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syariq Kadir dalam program OMG Terbitan Malaysia KZ. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam PAS dan juga politik negara, nama Datuk Seri Abdul Hadi Awang merupakan satu nama yang sangat penting yang telah melalui pelbagai onak dan duri dalam partinya, termasuk dalam pembentukan politik negara Malaysia. Baik, hari ini kita sangat bertuah kerana bersama kita adalah Datuk Seri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Baik, sedikit mengenai latar belakang Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri berkelulusan ijazah sarjana muda daripada Universiti Islam Madinah ya. Sebelum meneruskan pengajian dari peringkat master dan bidang sains politik yang lebih kurang di Universiti Al-Azhar. Baik Datuk Seri, baru-baru ini kerajaan telah memaklumkan mengenai pelantikan Datuk Seri sebagai duta khas di Timur Tengah. Baik, kita pun tahu dan penganalisis politik pun bersetuju bahawa pelantikan ini sangat tepat pada masanya. Kerana selain daripada Datuk Seri sendiri pernah bertahun-tahun melanjutkan pelajaran di sana, Datuk Seri juga sangat peka dengan politik di kawasan tersebut dan sering dipilih untuk mewakili parti Datuk Seri untuk forum dan sebagainya. Baik, apabila dimaklumkan mengenai pelantikan Datuk Seri sebagai duta tersebut, apa yang tergambar dalam pemikiran Datuk Seri? Yang pertama, saya ditugaskan menjadi duta khas Asia Barat. Apabila saya tidak menerima jawatan dalam kabinet dengan menyerahkan kepada rakan-rakan yang lain, dengan tawaran Perdana Menteri, lalu beliau dan rakan-rakan minta saya supaya menjalankan tugas sebagai duta khas, tugas yang sesuai dengan saya, dan saya menerima dengan hati yang terbuka dan merasa suatu tanggungjawab kerana saya punya pengalaman sendiri. Yang pertama, semasa saya menuntut di Asia Barat, memang itu kajian saya. Saya mendalami kajian politik Asia Barat melalui media-media dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an, masa itu belum ada internet lagi, dan melihat perkembangan yang berlaku di Asia Barat. Yang kedua, pimpinan parti menugaskan saya seringkali dalam persidangan di luar negara, khusus di Asia Barat, kerana mungkin saya lebih muda daripada orang lain di masa itu, dan diberi peranan untuk menyampaikan ceramah dan membentang beberapa kertas. Dan seterusnya, Persatuan Ulama Sedunia menugaskan saya untuk menangani beberapa krisis di peringkat Asia Barat, khususnya krisis Yaman, dan pernah dilibatkan saya dengan krisis Perang Teluk yang pertama, yang kedua, Bosnia dan Afghanistan, Aceh. Itu pengalaman yang saya alami. Walaupun ada yang berjaya tak berjaya, tapi dianggap ada pengalamannya. Itulah barangkali saya dipilih, dan saya terima tanggungjawab ini dengan penuh rasa satu kewajipan yang besar yang tak boleh saya tolak. Okey, bila berkata tentang Asia Barat ini, salah satu daripada isu yang daripada dulu yang sering menjadi perhatian ialah isu Palestin. Ya. Bagaimana seorang anak Rusila, Marang Terengganu, boleh membawa perjuangan ke arah negara Palestin yang merdeka? Kebetulan ayah saya sendiri seringkali menjadi pemerhati politik di masa itu, dan saya
Saya membaca akhbar lama, akhbar yang tak ada sekarang. Akhbar yang tahun 30-an, majalah-majalahnya. Dan saya baca dan saya ikuti melalui majalah-majalah ini dan meminat pada saya untuk mengetahui tentang Asia Barat. Maknanya daripada bangku sekolah ni memang dah minat, memang minat. Ya. Oh, okey. So betul soalan saya tadi, bagaimana agaknya peranan yang ingin dimainkan oleh sebagai duta khas ini dalam isu Palestin? Dalam suasana COVID-19, memang tugas ini tak boleh dilaksanakan dengan mudah. Betul. Namun ada cara dan pendekatan. Apa lagi khusus dalam menangani, yang pertama ialah berusaha untuk perdamaian Asia Barat. Yang kedua, kerjasama dari segi perkembangan Islam, pendidikan, dan seterusnya ialah mengajak kerjasama ekonomi dan pelaburan Asia Barat dengan negara kita. Baik Datuk Seri, bila bercakap tentang Asia Barat, Timur Tengah dan sebagainya, ada satu perkara yang kita tak boleh tinggalkan adalah mengenai Pertubuhan Negara Islam ataupun OIC. Tetapi selepas berpuluh tahun ditubuhkan, ramai yang masih tidak nampak peranan sebenar yang dilakukan. Dan ada yang kata-kata sini mengatakan, oh OIC, seolah-olah benda OIC ni gagal memainkan peranan yang sepatutnya. Baik sebagai duta, apa pandangan Datuk Seri terhadap OIC itu sendiri? Saya dapati kita masih terbelenggu walaupun kita sudah mencapai kemerdekaan. Kerana pembentukan negara umat Islam, khususnya Asia Barat, masih lagi mengikut planning yang diatur, janjian Sykes-Picot. Negara Palestin mengikut janji Balfour, dan masih lagi mengikut telunjuk-telunjuk yang masih mempengaruhi kita walaupun kita sudah mencapai kemerdekaan. Walaupun kita punya hasil bumi yang paling banyak di dunia, walaupun kita mempunyai tenaga manusia yang besar, mempunyai kepakaran yang sudah ada bukan tak ada, berseliweran seluruh pelosok dunia, tetapi tidak dianu dengan baik. Dan di sana ada usaha yang pernah dilakukan oleh pimpinan. Pernah almarhum Najmuddin Erbakan, Turki dan rakan-rakannya, Tun Mahathir dan lain-lain, menubuhkan gabungan 8 buah negeri umat Islam untuk kerjasama dalam buah negara sahaja sebagai asas. Namun kerana tekanan antarabangsa, usahanya terbengkalai. Dan yang terakhir ialah sidang kemuncak Kuala Lumpur, 4 negara yang dianjurkan. Itu pun juga masih mendapat tekanan antarabangsa dan negara umat Islam tak berani untuk mendukung usaha-usaha yang seperti ini. Hal-hal macam ini masih lagi menjadi halangan yang menyekat kita. Dan sebab itu usaha yang serius perlu dilakukan oleh umat Islam sendiri dan pimpinan mereka untuk membabahkan diri dan erti kata yang sebenarnya. Baik, kali ini kita masuk ke dunia yang memang menjadi darah daging Datuk Seri, iaitu dunia politik Datuk Seri. Baik, sebagai satu soalan pertama, ingin saya kemukakan kepada Datuk Seri. Perubahan lanskap politik negara bermula apabila Barisan Nasional kecundang dalam PRU14 diikuti dengan runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan dan lahirnya Perikatan Nasional di mana PAS turut memainkan peranan dan mendapat tempat dalam kerajaan. Baik, soalannya, adakah Datuk Seri yakin bahawa apa yang dibentuk pada Februari lalu itu memang itulah yang dimahukan oleh rakyat yang sebenarnya, Datuk Seri? Banyak rakyat tidak memahami sepak terjang politik.
Apa yang berlaku perubahan ialah pembentukan negara masyarakat majmuk yang tidak konsisten. Mengikut demografi penduduk. Apabila kerajaan PS dikuasai oleh majoriti ahli parlimen yang bukan Melayu dan bukan Islam, padahal mereka bukan kaum yang mendominasi penduduk. Ini sudah menjadi suatu keadaan yang menggelisahkan dan tidak menunjukkan suatu kestabilan yang baik di masa akan datang. Maka usaha perlu dibuat untuk menangani masyarakat majmuk. Mesti kita tegakkan keadilan untuk semua. Yang kedua, pemimpin yang didominasi oleh kaum yang menguasai negara itu, ini sangat penting. Sebab pemimpin itu ada kehebatan. Ini adalah sebahagian daripada fiqh politik Islam yang mengajar. Di mana bukan mesti kita fanatik kaum, tidak. Kaum boleh berubah. Tetapi mestilah kaum yang menganut Islam yang mendominasi negara itu. Ini sangat penting. Sebab itu suatu perubahan dibuat, maka dilakukan perubahan secara yang demokratik apabila berjaya dikumpulkan adik-adik parlimen. Sama ada kalangan Islam, termasuk yang bukan Islam yang sudah ekstrim. Dan mendapat perkenan yang agung mengikut perlembagaan, maka berlaku satu perubahan yang mengikut demokrasi secara tidak langsung. Kan demokrasi ini ada langsung pilihan raya dan ada tak langsung melalui wakil-wakil rakyat. Itu tak menjadi salah mengikut perlembagaan dan mengikut undang-undang. Baik, Datuk Seri, sejak menerajui kepimpinan PAS, dia ada satu perkara menarik, Datuk Seri. Kalau kita lihat dalam banyak parti politik, kalau pemimpin utama dia itu sering kali berlaku pentelagahan ataupun percakaran sesama mereka. Seolah-olah dalam istilah satu kapal dua nahoda. But di sini ada satu perkara menarik dalam PAS. Sewaktu Allahyarham Ustaz Ni Aziz masih hidup dan Datuk Seri ada dalam itu, so kita tengok dua pemimpin PAS yang menjadi tonggak. Tetapi kita jarang ataupun boleh dikatakan tidak ada langsung dilihat seolah-olah terjadinya dua kem di dalam PAS. Kem arwah Datuk Ni Aziz ataupun kem Haji Hadi sendiri. Jadi apakah rahsianya, Datuk Seri? Kalau kita tengok banyak parti politik lain, ada percakaran di antara sama-sama mereka. Ada kem A, kem B, tapi di dalam PAS tidak terlihat. Mungkin boleh kongsi sedikit. Kita realisasi ke politik Islam. Walaupun kita tak ada tokoh seperti Khulafa' Rashidin yang besar, namun boleh mewujudkan tokoh secara kolektif. Dan itulah ada Majlis Syura Ulama, dan kolektif inilah yang menguasai pimpinan parti yang tetap di atas dasar dengan konsisten, matlamat dengan teguh, dalam masa yang sama kita fleksibel dalam menangani situasi dan realiti yang berlaku yang boleh berubah. Okey, Datuk Seri. Orang kata sebagai manusia biasa, sudah tentu ada kalanya ketika itu Datuk sendiri tidak begitu setuju dengan arwah almarhum, dan almarhum mungkin ada benda yang dia mungkin tidak setuju dengan pendapat Datuk Seri. Jadi ketika itu, bagaimana kedua-dua pemimpin utama ini menyelesaikan orang kata perbezaan, menangani perbezaan ini antara keduanya? Apabila kita laksanakan kepimpinan secara kolektif, maka perbincangan masalah diadakan. Perbezaan pendapat boleh diadakan pertemuannya dan boleh bersatu ataupun boleh bertolak ansur dalam keadaan yang berbeza. Maknanya tidak timbul istilah satu kapal dua nahoda dan sebagainya. Baik, Datuk Seri, setelah menerajui kepimpinan Presiden PAS dan sehingga sekarang ini, bagaimana Datuk Seri melihat parti PAS ini? Saya melihat keadaan perkembangan kita makin hari makin bertambah baik, bertambah pesat. Apabila kita sampai ke tahap memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan orang yang bukan Islam. Di mana hari ini PAS mendapat sokongan bukan Islam. Kejayaan menubuhkan Dewan Himpunan Penyokong, dan yang besarnya ialah mendapat sokongan kalangan ilmuwan, kalangan profesional. Di mana dulunya ahli-ahli PAS terkongkong di pondok-pondok, di masjid dan nusara. Apabila kita menyertai kerajaan campuran tahun 73 dan BN tahun 74, jentera kita masuk dalam jentera kerajaan, institusi pekerjaan tinggi dan jabatan kerajaan, menyebabkan pengaruh kita berkembang di kalangan seluruh pihak yang berlaku. Maka PAS didukung oleh berbagai kalangan dalam rakyat Malaysia.
satu perkara yang agak menyedihkan dalam perjuangan PAS ini. Ya. Apabila akhirnya terbentuk sebuah parti yang orang kata apa, berlawanan dengan prinsip, iaitu Parti Amanah, di mana kebanyakan pemimpin utamanya dulunya adalah pemimpin PAS ni. Dalam arti kata lain, sudah terjadi perpecahan dalam parti PAS. Baik, bagaimana Datuk Seri melihat apabila mereka yang dahulu daripada kosong naik dengan bantuan undi daripada orang PAS, dengan sokongan daripada pemimpin PAS, tetapi akhirnya seolah-olah menggigit tangan yang pernah membantu mereka. Dalam hal ini Parti Amanah sendiri, bagaimana? Yang pertama, kita yakin kepada kesempurnaan Islam yang kukuh dan kuat di sepanjang zaman. Yang kedua, kita boleh menghadapi kelemahan manusia. Apa yang berlaku adalah kelemahan manusia yang tidak selari dengan dasar perjuangan. Ini bukan pengalaman pertama PAS. PAS pernah mengalami pengalaman ini sejak tahun 50-an mula ditubuhkan. Okey. Lepas kerjasama golongan kiri masa itu untuk menuntut kemerdekaan. Kerjasama golongan nasionalis UMNO. Ada yang tak puas hati. Tak puas hati, keluar PAS, tubuh dan PAS pernah menyertai gerakan perubahan tahun 60-an. Pecah tu serpihan. Serpihan saja, tetapi trust parti makin kukuh dan makin kuat. Sebabnya kita mendapat dukungan ahli yang bertambah dari semasa-semasa. Dibanding dengan yang keluar parti dengan yang masuk ini di sebuah yang sangat besar berlipat kali ganda. Ya. Maknanya bukanlah baru sahaja amanah ini. Maknanya sebelum ini pun ada juga ramai juga yang mengambil keputusan untuk tidak bersama kepimpinan PAS. Ya. Kalaulah boleh dikongsi dengan Datuk Seri, dengan kami semua, agak-agaknya kenapa yang menyebabkan ada ahli atau pemimpin PAS ini tidak mahu lagi bersama dengan perjuangan PAS? Yang pertama, kerana tidak memahami strategi perjuangan, memilih strategi sendiri. Yang kedua, memilih jalan pintas untuk cepat mendapat kemenangan. Jalan pintas. Jalan pintas. Ini dia kalau dalam PAS, dia lambat. Okey. Itu dua benda lah. Maknanya dia tak sabar. Better kita pull out daripada. Okey. Menarik. Baik, Datuk Seri, soalan satu lagi. PAS dan matlamat membentuk negara Islam sememangnya tidak dapat dipisahkan. Okey. Perjuangan inilah yang sering menimbulkan ketakutan, sama ada di kalangan orang Islam ke ataupun di kalangan orang bukan Islam. Adakah PAS telah berjaya dalam satu sudut untuk memahamkan pada pengundi-pengundi kita tentang matlamat dan hala tuju parti ini yang sebenarnya? Sebab kalau kita lihat di luar, jangan kata orang bukan Islam memang boleh dikatakan mereka tidak faham lah. Sebab bagi mereka PAS ni hanya itu saja, ini saja. Tapi orang Melayu pun sebenarnya dia macam pekok. Sama ada mereka dipermainkan ataupun dimomok-momokkan dengan propaganda luar. So sejauh mana parti ini berjaya memahamkan kepada pengundi ataupun orang muda tentang hala tuju mereka? Yang pertama, kita menghadapi kalangan bukan Islam yang tidak tahu apa dia Islam. I see. Yang kedua, orang Islam yang jahil tentang agama dia sendiri. Ini dua kumpulan yang kita hadapi. Namun dengan kegagalan ideologi pecahan manusia di masa mutakhir, merudumnya komunisme dan sosialisme, hancur negara besar dunia, Soviet Union, dan negara-negara yang berkiblat bersama dengannya. Banyak orang muda sampaikan kepada kita, dia orang nak tahu sisi tepi sikit Datuk Seri ni, selain di dalam ruang lingkup politik ni. Baik, dia orang nak tahu Datuk Seri, ketika Datuk Seri kecil, maknanya di bangku sekolah, apa sebenarnya cita-cita Datuk Seri? Adakah daripada awal lagi, aku nak jadi wakil rakyat?
Ataupun mungkin ada satu yang sebenarnya kecil-kecil ni tak jadi apa cita-cita dia. Ya. Kebetulan kampung Rusi ni kampung kunjungan pejuang-pejuang kemerdekaan. Oh, okey. Untuk maklumat. Kampung Rusila ni? Rusila ni. Kenapa dia jadi macam tu? Pernah saya tak tahu. Pernah almarhum Datuk Khayat Semantan, almarhum Tok Gajah yang pejuang-pejuang Pahang tu. Pernah singgah di sini. Oh, okey. Termasuk Irman Limbung yang pejuang kemerdekaan daripada Terengganu ni. Mereka adalah pelayar. Pelayar, dan datuk saya pun adalah pelayar juga. Kapal layar ke Nusantara. Masa itu tak ada media. Medianya ialah mereka yang musafir, yang belayar ni. Nusantara, dia tahu perjuangan tentang penjajah, perjuangan melawan penjajah asing. Jadi saya mendengar perbualan ni di rumah saya oleh ayah saya dan rakan-rakan dia. Oh, masih kecil? Sejak datuk, ayah sambung, ayah ada kuliah dia cerita pada ni. Menyebabkan saya mendengar cerita-cerita ni sejak daripada kecil lagi. Kemudian diikuti yang saya sebut tadi, membaca buku-buku ayah. Buku ayah, akhbar lama saya baca ni. Dan seterusnya dalam tahun 50-an, rumah saya kunjungan. Datuk On pernah datang, Dr. Ondri pernah datang. Dan saya menyaksikan. Dengan sebab itu, bila saya dengar, saya melihat mereka ni, saya pun minat nak jadi macam mereka. Okey. Ya. Oh, maknanya Presiden ni Datuk On pun pernah datang. Dia pernah datang. Saya jadi pernah makan sedangan dengan dia. Duduk dengar je apa dia orang bual kan. Ya. Di situ terbit rasa. Ya. Itulah menjawab bagaimana Datuk Seri berada di sekarang. Oh, okey. Datuk Seri, kalau kat rumah ni Datuk Seri minat apa makan Kalau segi makan makan kita duduk tepi laut, nelayan, makanan laut lah. Makanan laut? Makanan laut. Masak dari apa? Macam singgang ke? Biasalah, masakan Terengganu lah. Masakan Terengganu lah? Ya, ibu saya. Okey. Kakak saya. Tapi kalau pergi KL apa, masak lemak cili api, asam pedas pun boleh juga? Saya tak ada, tak pilih makan. Okey. Baik Datuk Seri. Umur sekarang Datuk Seri, I can say 74, 74? 73 masuk 74 Okey. Bulan 4. Baik. Agaknya lah, kalau saya nak suruh recall pengalaman ni, memanglah tak dapat lupa lah, banyak lah kan? So kalau kata dalam politik 74 tahun masuk PAS daripada tahun 64. Kalaulah Datuk Seri, kita nak tanya, apakah pengalaman yang paling Datuk Seri tak dapat lupa sepanjang bergelar figura dunia politik kepada Datuk Seri? Yang tak saya lupa ialah peristiwa perubahan kerajaan baru ini. Ya, kerana saya terlibat secara langsung. Walaupun saya pernah mengalami krisis Bosnia, krisis Kashmir, krisis Palestin, Afghanistan, saya ikut rombongan. Ini negara kita sendiri. Dan menyebabkan saya memperpulas ngerayakan pimpinan-pimpinan politik ini sehingga tidur tak cukup, sehingga saya siap masuk hospital 2 kali tak masuk hospital. Tapi bekerja dengan penuh semangat dan melakukan satu perubahan yang sangat menarik, perubahan secara aman yang tak ada setitik darah pun tumpah. Ini sangat menarik, sangat bermakna kepada pengalaman saya. Bila kata macam tu, nak kena share lah tu sih. Bentuk pengalaman yang macam mana? Antaranya, kalau orang tanya, okey, Datuk Seri kata pengalaman paling menarik baru ni, pertukaran kerajaan. Macam mana? Peranan yang macam mana? Boleh explain sikit? Yang pertama, tanggungjawab kita menyatukan orang Melayu sendiri, orang Islam. Yang kedua, tak boleh napi masyarakat majmuk orang bukan Islam. Tak boleh tolak mereka. Mereka sebahagian daripada kita. Ini bukan satu usaha yang mudah. Orang Melayu yang berbeza pandangan, yang sudah tajam pertelingkahan antara UMNO dengan UMNO, UMNO dengan PAS, UMNO dengan Bersatu. Itu tidak mudah. Kemudian yang kedua pula dengan masyarakat yang bukan Islam, yang tak boleh kita abaikan mereka, sebahagian masyarakat kita mesti diusahakan. Maka kita telah berjaya mewujudkan suatu keadaan, iaitu mengadakan titik pertemuan bagaimana satu perubahan perlu mengembalikan kuasa politik Melayu Islam yang adil untuk semua. Ini penting. Dan kita berjaya mengumpulkan UMNO dan PAS dengan mewujudkan Mufakat Nasional. Kemudian berjaya mengajak kalangan PH, iaitu daripada Bersatu,
daripada PKR yang ingin membuat perubahan. Dia buat gabungan, diikuti rakan-rakan Sabah dan Sarawak. Kemudian mengajak kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim. Terdapat kalangan bukan Islam yang bencikan huru-hara, bencikan pergaduhan, bencikan. Ini ada orang bukan Islam. Kita tak boleh nafi. Ini kita ajak mereka bersama. Tidak menimbulkan perkara yang boleh menimbulkan ketegangan. Dengan kumpulnya ni, maka wujud satu pakatan. Mula-mula kita tubuhkan Muafakat Nasional, kemudian Perikatan Nasional. Tubuh Kerajaan Perikatan Nasional. Ini sebagai satu langkah awal yang perlu disambungkan lagi. Oh, saya agak impress jugalah. Saya ingat Datuk Seri nak cakap peristiwa tahun 74 ke 69 ke, tapi rupanya yang baru-baru ini adalah satu yang sangat memberi impak. Saya mengalami kejatuhan PAS di Kelantan. Saya jadi pusat masa itu. Mengambil alih ramai orang parti yang keluar parti. Tak puas dengan Datuk Asri. Saya tak letak jawatan. Saya terus dengan parti juga. Dan akhirnya dapat selamatkan parti. Pernah mengalami itu. Pernah mengalami kejatuhan PAS dengan tahun 61. Saya masih kanak-kanak melihat jatuhnya kerajaan di masa itu. Itu yang saya saksikan. Itulah negeri lah. Datuk Seri, mungkin kita pergi ke satu soalan terakhir lah, Datuk Seri. Datuk Seri ni bukan saja seorang presiden, tetapi dilihat sebagai seorang pendamai dan juga tokoh utama dalam PAS. Jadi kalau ada bergaduhan ke perselisihan faham ke, dia orang akan tengok Datuk, dia orang akan jaga niat muka Datuk Seri, kita kena jaga dan sebagainya. Baik Datuk Seri, selepas Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat kepimpinan lain yang ada dalam PAS boleh mengambil peranan Datuk Seri? Macam saya kata tadi, Datuk Seri bukan hanya sebagai seorang pemimpin politik, tapi juga sebagai bapa yang mendamaikan, sebagai atuk ke ataupun sebagai ustaz ke. Tetapi ramai yang lihat, ini lepas Datuk Seri Haldi ni, PAS ni masalah ni, tak ada satu figura yang boleh orang kata apa. Jadi pada pandangan-pandangan yang seperti itu, apa yang Datuk Seri nak beritahu? Teguhnya PAS ni bukan kerana tokoh-tokoh dia. Kerana Islam yang sempurna, Islam yang bijak, Islam yang sungguh-sungguh dilaksanakan. Bukan kerana Dr. Bahnuddin, bukan kerana Datuk Asri, bukan kerana Yusuf Rawal, Fadil Noor, saya untuk kenali dan sebagainya. Selagi Islam jadi trust dan dilaksanakan dengan bijak, betul-betul, tak lari daripada dasar, fleksibel, dapat menangani keadaan yang berubah dengan bijak, tak lari daripada perjuangan, selamat. Orang yang lebih baik daripada kita, tak ada bandingan Nabi Muhammad SAW, Rasul yang agung. Dia meninggal dunia, Islam tak mati, dia sambung lagi. Kita ni kecil sangat banding dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mati, Islam boleh melangsungkan dia punya cahaya. Maka saya yakin kalau kita pelihara Islam ini betul, siapa pun yang memimpin akan dapat dilangsungkan perjuangan itu. Okey, maknanya pemimpin selepas Datuk Seri ni bagaimana? Adakah PAS sudah ada orang kata barisan program apa tu, orang kata pelapis ke apa macam mana? Sebab sekarang ni bila kata PAS, dia orang tengok Datuk Seri je. Macam mungkin orang PAS dia tapi bagi kita at large ni, apakah Datuk Seri nak beritahu bahawa memang ramai lagi pemimpin yang boleh mengemudi PAS atau macam mana? Laksana kita tengok sebuah kapal yang besar dari jauh, nampak sebuah kapal tu saja. Tak tahu dalam kapal tu ada orang klasi-klasi. Banyak lagi. Yang banyak lagi. Jendera-jendera semua jadi apa. Okey. Bila kita naik tak perlu risau, baru kita tahu. Okey. Maknanya orang PAS tak perlu risau, ataupun orang luar yang atas pagar tak perlu risau. PAS sentiasa ada jenderal-jenderal yang bersedia. Baik, last but not least, Datuk Seri, kita Malaysia Gazette ramai penonton terdiri daripada golongan muda. Ada golongan bukan Melayu, bukan Islam, dan ramai pengundi atas pagar. Apa pesanan Datuk Seri kepada mereka yang mungkin selama ini tidak begitu faham tentang PAS, yang mungkin melihat PAS tidak begitu progresif ataupun dinamik, tetapi mereka ingin nak tahu pasal PAS? Kalaulah itu, apa yang Datuk Seri nak bagi tahu pada dia orang yang bukan orang PAS ni,
tapi supaya menyertai PAS. Ya, Datuk Seri. Kita belajar negara yang mendukung demokrasi yang matang. Okey. England, Amerika, termasuk India sendiri. Ya. Tidak semalam satu parti memerintah. Okey. Bila satu parti konservatif, Labour Party di England bertukar seringkali. Sebab di US kadang-kadang Demokrat, Republican bertukar. Jadi kita baru nak bertukar. Jadi bila bertukar sekali, kita lihatlah. Kalau yang lain pernah beri peluang, mengapa tak beri peluang pada kami? Lihat dulu kami merentah betul-betul, bukan merentah kepada 2 buah negeri. Merentah betul-betul lah. Lihat apa yang kami buat dalam masa penggalian itu. Untuk jadi bukti, sekiranya kita tak betul, dia boleh tolak dalam pilihan raya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi. Kita hampir setengah jam kita bersama dengan figura yang sangat hebat, pemimpin yang berpuluh tahun melalui onak dan duri politik Malaysia, iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Sekian daripada saya, Kampung Rusila, Malang Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.